Saya akan tanyakan kepada Datuk Sri pula. Datuk Sri, mungkin Datuk Sri boleh kongsikan langkah yang diambil oleh kerajaan dan pihak kementerian untuk membangunkan semula industri pelancongan selepas COVID-19 ini, dan seperti yang umum tahu di Parlimen baru-baru ini, Datuk Sri ada memberitahu yang industri pelancongan dijangka mengalami kerugian 100 bilion ringgit, ya, Datuk Sri? Ya, terima kasih. Sebenarnya memang begitu, sebab kalau kita melihat kepada apa yang kita perolehi sebelum ini, kita mengkaji dari segi perolehan melalui risit pelancong-pelancong tu. Jadi kalau kita rujuk pada dari bulan Januari sehingga ke bulan September tahun ini, nampak betul penurunannya sebanyak 80.9%. Di mana ringgit Malaysia dia 66.1 bilion ringgit pada tahun 2019 menjadi 12.6 bilion saja. Di sini kita dah nampak, sebab itu unjuran kita untuk dari segi kerugian kita untuk tahun 2020 ini adalah 100 B, mungkin lebih daripada itu. Dan kalau kita rujuk kepada tahun suku ketiga pada tahun ini yang merekodkan penurunan kumulatif pelancongnya, pelancong asing ke Malaysia sebanyak 78.6%, iaitu bersamaan dengan 4,299,419 orang pelancong, iaitu pelancong asing yang telah datang melawat ke Malaysia pada tempoh yang sama pada tahun 2019. Jadi di sini kita melihat, sebab itu kita membuat perancangan kita. Perancangan kita menganjurkan dari segi strategi kita, itu strategi jangka pendek, strategi jangka yang pertengahannya, medium term strategi, dan juga jangka panjang. Strategi yang jangka pendek ini, apabila berlakunya perkara ini, kita memperkenalkan untuk merancangkan domestik tempatan, domestik pelancongan domestik kita, di mana kita melihat dari sudut kekuatan kita di Malaysia ini, di mana kita mempunyai satu sistem di mana orang ramai mematuhi SOP kita. Jadi dari segi bilangan yang telah terkena positif COVID-19 ini tidak begitu ramai berbandingnya peratusan kita. Jadi sebab itu kita menggunakan strategi untuk meyakinkan orang ramai untuk melawat ke Malaysia. Jadi kita menggunakan pendekatan di mana kita ada SOP, yang mana orang kita memang yang mematuhi. Jadi SOP supaya negara kita ini memang adalah satu negara contoh dari segi keselamatannya, dari segi kebersihannya, dan juga yang mematuhi dari segi social distancingnya ataupun penjarakan sosial. Ini adalah salah satu daripada cara kita. Dan strategi kita lagi untuk menyemarakkan lagi, kita mempromosikan. Apabila pada 10 Jun yang lepas, bila kita dibenarkan untuk bergerak ke seluruh negara, dari satu negeri ke satu negeri, kami sendiri turun untuk menyaksikan sendiri bagaimana SOP ini diamalkan di museum kita, di tempat-tempat tempat pelancongan kita. Kami pergi ke Melaka, pergi ke Negeri Sembilan, pergi ke Selangor, hanya untuk menyaksikan sendiri bagaimana SOP ini diamalkan. Jadi pendekatan ini kita gunakan untuk mempromosikan aktiviti-aktiviti pelancongan yang lain. Sebab kita faham yang terkesan ini yang harusnya saya dengar tadi, bas pelancong. Bas pelancong apa dia nak bawa? Tak ada pelancong datang. Jadi sebab itu kita perlu menggalakkan SOP ini diamalkan supaya tempat kita sentiasa bersih dan boleh dilawati. Selain daripada itu juga, inilah peluang kita untuk menunjukkan tempat-tempat pelancongan kita yang tidak pernah diperkenalkan sebelum ini. Misalnya ada gua. Saya perhatikan, kami di MOTEK ini memerhatikan, malah di kalangan agensi-agensi lain juga memerhatikan, ramai orang lebih berminat untuk pergi melancong bukan secara berkumpulan besar-besar. Jadi mereka pergi dalam kumpulan kecil, malah dengan keluarga ataupun bersendirian. Mereka pergi ke mana? Mereka pergi ke tempat gua, pergi ke rural tourism, kata tempat yang
luar daripada bandar. Mereka pergi ke tempat peranginan yang di tepi laut, di apa nama, ada yang lebih kepada niche tourism yang snorkelingnya, divingnya, pergi ke gua, pergi caving ya. Dan banyak perkara seperti ini yang sekarang ini menjadi tumpuan para pelancong. Jadi ini di antara kita punya apa nama, strategi Langkah-langkah kita. juga. Selain daripada itu juga, sebelum saya berhenti untuk Baik. sesi yang pertama ini, kita Baik. juga adakan reskilling, memberi latihan baru kepada tour guides kita. Sebab apa? Mereka selama ini memberi tumpuan kepada tempat-tempat yang dah dikenali oleh orang ramai, terutama sekali dikenali oleh pelancong antarabangsa. Jadi apa yang kita lakukan? Kita mengadakan training, latihan untuk mereka untuk memberi nafas baru dari segi konten, pengisian yang baru. Pengisian baru ini adalah memperkenalkan cara mempromosi pelancongan dengan cara yang baru. Dari segi tempat-tempat yang tak dikenali dan juga dari segi bercerita. Sebab banyak cerita di dalam negara ini masih belum diketahui oleh orang ramai. Kita pergi ke tempat-tempat tertentu, kampung-kampung, banyak boleh menjadi potensi untuk produk pelancongan tempatan kita. Saya ambil contoh, kami pergi ke Perlis. Tak ramai orang pergi ke Perlis. Jadi sebab itu kami gunakan naik apa nama, kereta api. Naik kereta api sebab kita menyokong pengangkutan awam. Lepas itu kami pergi ke sawah, tempat sawah, ada tempat makan, tempat minum di situ. Dan kita memperkenalkan makanan dari Perlis, makanan tradisi dia, makan pekasam lah. Dan saya nampak ramai masa itu pada hujung minggu, ramai orang luar daripada Perlis yang datang. Jadi setakat ini Fazilah, saya kongsi seperti apa yang kita telah lakukan sebagai strategi. Sebenarnya banyak lagi strategi kita. Strategi pertengahan, iaitu medium strategi dan juga strategi kita untuk long term. Tapi cukup setakat itu dulu, nanti bagi peluang kepada kedua-dua mereka untuk bercakap juga ya. Baik, Datuk Sri, okey, kita akan sambung kembali perbincangan mengenai langkah-langkah yang diambil kerajaan itu. Ya. Jadi Cik Muiz pula